Ready? Okay, ready? Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Yang Bahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai, Datuk Rozali Mahmud, kepada ahli-ahli majlis yang turut hadir, Puan Rachel dan juga Tuan Bernard, thank you. Kepada Encik Balen daripada Balai Polis Seberang Perai Tengah, mewakili OCPD pada pagi ini yang mempunyai tugasan lain. Kepada seluruh pasukan yang turut hadir daripada Majlis Bandaraya Seberang Perai, kita ada bahagian penguatkuasaan yang juga hadir, dan juga seluruh pasukan daripada PDRM yang hadir, dan kepada rakan-rakan media saya yang hadir dan tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton secara talian, kerana kita perlu kurangkan kumpulan yang ramai dalam lockdown penuh ini, yang mana akan akhir pada hari Selasa depan, iaitu 14 Jun. Sudah pun hampir 2 minggu, tetapi adalah perlu. Dan saya nyatakan itu kerana kita lihat walaupun angka kes jangkitan itu kurang sehingga hampir 5,000 semalam. Semalam 5,566. Ataupun bukan semalam, 2 hari semalam. 2 days ago it was 5,566. Dan semalam, walaupun ia kurang daripada number yang tertinggi yang kita lihat, ia naik kepada 6,239. So it is still happening. Itu kes jangkitan. Day before it was 5,566. Yesterday it was 6,239. Jadi ia masih meningkat walaupun kita dalam total lockdown. Namun ia telah kurang daripada number yang begitu tinggi sebelum ini. Ia masih tinggi. So kita tak boleh ambil ringan keadaan semasa. Di Pulau Pinang juga, 2 hari sebelum 185 kes. Semalam 194 kes. Naik juga. So itu isu yang saya hendak bangkitkan pada pagi ini. Kita akan teruskan mengutamakan keselamatan awam dan keselamatan kesihatan. Itu tiada kompromi daripada kita, daripada semua agensi keselamatan kita, daripada polis, daripada majlis bandaraya kita di sini dan juga di bahagian pulau. Itu arahan daripada kerajaan negeri. We cannot compromise because this virus is still ongoing. We look at the numbers, you know. Even in a total lockdown, it can still go up. Understand? Cuba faham. Kita dalam MCO penuh, total lockdown, tapi number dia masih boleh naik day to day. Of course, compared to the first day when the total lockdown, it has gone down a bit from 7,000, 8,000 and so forth. But still you can see from the day before yesterday and yesterday it increased. This is the point I'm trying to make. Total lockdown itu, apa yang hasrat kita adalah untuk lihat satu pemotongan rantaian COVID-19. Itu yang kita hendak lihat. Tapi ia masih naik. Kita tak boleh lari daripada number. Jadi, apakah akibat itu? Akibat itu ialah kita akan perlu pertingkatkan
ketegasan kita untuk pastikan SOP semua dipatuhi. Itu arahan saya kepada dua-dua Datuk Bandar saya, di sini dan juga di pulau. Juga kepada Ketua Polis Negeri Datuk Sahabudin dan semua OCPD sudah pun saya jumpa, minta kita tak boleh kompromi kerana ia masih berlarutan. Kita barangkali akan dapat satu keputusan tak lama lagi, mungkin besok atau lusa, tentang status lockdown ini, because dia akan akhir pada hari Selasa seperti mana saya nyatakan on the 14th. So we will probably get a decision. Apapun keputusan itu kita akan akur, kerana kementerian mempunyai maklumat yang akan membolehkan mereka memberi satu keputusan yang terbaik untuk rakyat Malaysia, termasuk rakyat Pulau Pinang. I think we have to bear with whatever comes, whatever decision comes in relation to whether or not another lockdown is necessary or not. But I trust the best decision will be made in the interest of the people. Apabila kita lihat number sedemikian rupa, kita perlu berhati-hati. Kita tahu ia menjejaskan ekonomi, tak boleh dinafikan. Jadi ada kelompok yang nyatakan kerana ekonomi tak perlu ada lockdown, ada cara lain. Mungkin itu boleh kita lihat. Kita boleh ada PKP yang berlainan, bukan total lockdown. Itu mungkin boleh dilihat. Tetapi at the end of the day, mereka ada maklumat dan data yang membolehkan mereka buat keputusan yang terbaik. Itu yang terpenting. Saya beralih ke mana kita berada pada pagi ini, iaitu di Pasar Awam Bukit Mertajam. Saya datang di sini seminggu sudah, di mana Pasar Awam ini ditutup pada 31 Mei kerana ada kes positif COVID. The public market was closed on the 31st of May because of a few cases of positive COVID. Di sini kita ada 200 lebih ataupun 253 peniaga keseluruhannya, di mana setelah dijumpai ataupun didapati ada beberapa kes positif, ditutup oleh kementerian melalui Majlis Bandaraya dan diarahkan supaya semua mengambil ujian saringan supaya kita tahu keadaan mereka. On the 31st of May, after few cases were discovered here, we have no choice but to close it, because that is the normal procedure by the Health Ministry through our City Council. And of the traders, all of the traders were required to undergo their screening proses. Gembira saya nyatakan mereka telah pun setelah 10 hari sekarang, 10 Jun kita hari ini, menjalani ujian saringan mereka. Dan kita dapati ada 31 kes positif. Namun semua telah jalani ujian saringan mereka. Yang positif, of course, mereka perlu ikut procedure. When you are positive, you have to go through your quarantine and so forth. Itu adalah untuk mereka yang positif. Tetapi yang lain, keputusan dibuat oleh majlis supaya boleh kita buka semula, kerana kita tak mau menjejaskan ekonomi. Even lockdown, yes, mereka essential service, kerana you boleh datang ke pasar untuk beli barangan asas. You can come to the markets, it's still allowed. But mereka tertutup untuk 10 hari. Untuk mereka, periuk nasi mereka memang terjejas. Kais pagi, makan pagi, kais malam, makan malam, something like that. So, itu susah. Kita faham. Kita sebagai kerajaan bukan senang hendak buat keputusan sebegini rupa. Tetapi ia adalah untuk keselamatan kita, saya harap. So, apabila kita ada kerjasama daripada mereka,
Apabila mereka buat ujian saringan secepat mungkin, kita tahu apa keputusan semua peniaga di sini, kita boleh buat keputusan sama ada hendak buka atau tidak. Dan kita buat keputusan hari ini mereka dibenarkan berniaga semula. Tetapi yang positif itu of course perlu meneruskan prosedur, iaitu kuarantin dan sebagaimana rupa. Tapi yang penting pada pagi ini, saya bagi pihak kerajaan negeri ingin menegaskan, kita akan terus tegas dalam usaha kita, dalam peperangan kita terhadap COVID-19. Kerana apabila number turun, kita leka, kita ambil macam lah semua sudah turun, dia naik semula. Jangan main-main dengan virus ini. Dia sedang main-main dengan kita. Jadi kita tak boleh leka. Don't take it lightly. Just when you think things are getting better, suddenly it comes worse. The numbers speak for itself. There is a lot of work to be done. Ada banyak kerja yang perlu dibuat. Jadi saya ulangi arahan saya kepada semua majlis bandaraya saya, kedua-dua Datuk Bandar saya, untuk arahkan semua petugas dan wira kita di lapangan, teruskan tegas. Kalau kita lihat ketidakpatuhan, ambil tindakan. Sama juga kepada polis Diraja Malaysia dan semua agensi penguatkuasa yang lain. We have no choice. We have no choice. And now kita lihat ada varian baru, iaitu jenis COVID-19 yang baru, yang lebih membimbangkan. So we have to really up our ante in this war against COVID. Stay home as much as possible unless you really need to come out. Berada di rumah, jangan keluar sekiranya tidak perlu. Pastikan pematuhan pada SOP. Comply with all SOPs. And of course, get yourself registered to be vaccinated. Daftar diri untuk divaksinasi. Di Pulau Pinang kita sedia untuk bantu dalam proses vaksinasi. Kita cuma tunggu sekarang daripada pusat dapat bekalan. Dan apabila bekalan sampai, we are ready. Semalam Ketua Menteri maklum di dalam mesyuarat Exco, kita sudah capai satu tahap vaksinasi 10,000 satu hari di Pulau Pinang. Dan kita mempunyai satu agenda menjelang Oktober, kita akan capai 80% di Pulau Pinang. Kalau kita boleh teruskan dengan ini, tertakluk kepada pembekalan vaksinasi, of course. We are ready. We are ready to assist the federal government subject to delivery of the vaccines. We are working very hard to ensure more PPVs are there so that the process can be smooth when it comes and get it done quickly for Penangites. Jadi dengan kata-kata itu ingin saya ucapkan terima kasih kepada semua petugas dan wira hadapan saya yang hadir pada pagi ini, terutamanya Datuk Bandar sendiri yang hadir, Datuk Rozali selalu hadir, selalu prihatin. Ke semua anggota beliau yang adalah berjumlah hampir lebih daripada 3,000 di bahagian seberang. Di bahagian pulau, Majlis Bandaraya lebih daripada 2,000. Di bahagian keseluruhan Pulau Pinang, Polis Diraja Malaysia, kita ada lebih daripada 6,000. Thank you so much. They are unsung heroes. Tiap-tiap hari berada di lapangan, it is not easy. So again, every day I may say this, but every day I have to say this because I worry about your safety. Please stay safe and stay healthy. Saya harap semua kekal sihat, kekal selamat pada semua wira dan petugas hadapan kita kerana kita selalu berada di lapangan. Of course, to even my media friends, I'm happy to note that there is a decision taken. I always say bahawasanya media selalu tak diberi keutamaan dan perlu diberi keutamaan kerana mereka ikut kita kepada semua acara kita. Dan gembira saya lihat ada satu keputusan untuk memberi vaksin kepada kita walaupun sudah lambat, tetapi at least I hope you all are getting yours. Belum lagi?
I will fight for Penang. I will make a statement. In fact, I'm saying it right now. Saya harap Menteri Khairi berilah mereka juga di Pulau Pinang keutamaan. Mereka perlu ikut kita ke merata-rata tempat. Kalau saya boleh diberi keutamaan, mengapa yang lain tidak boleh? Yang mereka ikut saya ke lapangan hari-hari, mereka juga terdedah kepada risiko. So I think that should be the baseline. If we were given priority, why can't the people around us be given priority? All our frontliners had to fight for Majlis Bandaraya. Finally, they got it. Police, thank you, they got it. What about the media practitioners? Well, I know you're moving on it, but try to expedite it. Sila percepatkan. Terima kasih kerana sudah mula. Biar lambat tetapi at least kita selamat. So dengan kata-kata itu, selain daripada memberi sekali lagi penghargaan setingginya kepada semua wira dan petugas hadapan kita, juga kepada rakyat Pulau Pinang. Walaupun ada kes, saya lihat masih tinggi kita punya kadar pematuhan SOP. Thank you and ensure you comply and continue to comply with it. Semalam kita punya rekod menunjukkan kedua-dua Majlis Bandaraya telah pun membuat 1.95 juta pemeriksaan sejak 18 Mac tahun sudah. 1.95 million checks at all our public facilities. Di semua kemudahan awam kita, seperti pasar awam sebegini. Di Pulau Pinang kita ada 56 pasar awam di bahagian pulau dan juga di bahagian seberang. Dan selain daripada itu, tapak penjajah, restoran, tapak pembinaan dan sebagainya, 1.95 juta pemeriksaan. Itu bukan kira pun pihak polis. Mereka juga setiap hari sedang ada di lapangan membuat pemeriksaan untuk memastikan ada pematuhan terhadap SOP. In fact, selalu ada operasi bersama antara majlis dan juga PDRM. Tapi kita lihat satu disiplin konsisten di bahagian pulau. 932,529 pemeriksaan dengan kadar pematuhan 99.5%. Di bahagian seberang 1.02 juta pemeriksaan dengan satu kadar pematuhan 99.3%, which is good. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakyat Pulau Pinang. Teruskan dengan ini, very important. I think the numbers are still very consistent and good, but we still have work to do because this virus doesn't seem to be going anywhere but continuing to haunt us. So we need to be very firm. Cuma saya harap pendaftaran dapat terus kita buat kepada semua rakyat, dan of course jumlah yang divaksinasi di Pulau Pinang setakat ini 121,000, 8.7%. Kita harap itu dapat dipercepatkan, dan itu cuma dapat dipercepatkan sekiranya bekalan sampai ke negeri Pulau Pinang secepat mungkin, di mana kita sedia untuk bantu. So with those words, thanks again again to my police team, to Dato' Bandar and your team, and of course to the media practitioners who are here. Saya harap semua kekal sihat dan kekal selamat, gembira pada pagi ini walaupun dalam keadaan semasa yang menghantui kita sudah lebih daripada 1,5 tahun sekarang, hampir lebih daripada 1,5 tahun. We are happy to be here nevertheless. Semasa kita tegas, terpaksa kita tutup pasar ini, kita tak ada pilihan. Tetapi dengan kerjasama peniaga di sini, gembira kita dapat bukanya semula. Kerana kita juga faham dan sensitif dan prihatin kepada keadaan ekonomi rakyat Pulau Pinang. So
I'm happy to be here despite having to close it earlier to announce the reopening of the Bukit Mertajam Public Market. Pasar Awam Bukit Mertajam dibuka semula pada pagi ini. Saya gembira berada di sini dengan Datuk Bandar saya. Dan kata-kata itu ingin saya serahkan pada Datuk Bandar, Datuk Rozali, untuk menyatakan sepatah dua. Silakan Datuk. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Jagdick Sindhu, anak lelaki kapal asing Esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang, yang juga sentiasa memberi perhatian yang serius dan prihatin kepada masalah rakyat dan isu-isu berkaitan dengan COVID. Bersama saya juga ahli majlis, Kaunselor Encik Bernard, Kaunselor Encik Rachel, dan juga ketua-ketua jabatan, pengarah pelesenan, pengarah Direktorat Penguatkuasaan, pengarah bahagian keselamatan dan komuniti. Juga semua tim MBSP PDRM Tuan Balen, daripada wakil OSPD SPT, serta semua wira-wira barisan hadapan, rakan-rakan netizen, rakan-rakan media yang saya kasih. MBSP telah memulakan tugas sejak daripada 8 malam semalam untuk memastikan hanya yang boleh berniaga dibenarkan berniaga. Kerana kita tidak boleh ambil sambil lewa, walaupun mereka masuk sekejap, kalau mereka ada virus, dia akan ada kontak. Oleh itu sejak 8 malam semalam, anggota barisan hadapan dan pegawai-pegawai MBSP telah pun ada di tapak. Malahan di peringkat awal bersama dengan ahli majlis Encik Bernard dan Encik Rachel untuk memastikan keadaan terkawal. Sehingga pagi ini sudah tentu bertukar-tukar pasukan, dan sehingga pagi ini ada 14 anggota wira barisan hadapan yang sedang bertugas. Kita pastikan jalan masuk adalah di sebelah kiri kita dan jalan keluar ada di sebelah kanan, dengan penyediaan QR code MySejahtera, juga memastikan mereka mematuhi pemakaian pelitup muka dan juga penyukat suhu. Hasil daripada pemantauan pagi ini, hanya 93 peniaga yang memulakan perniagaan. Lebih kurang 37% daripada 253 yang dibuat saringan. Hanya 93 yang memulakan perniagaan. Oleh itu, mereka telah mengikut arahan yang sepenuhnya. Saya ucapkan terima kasih kepada traders dan juga peniaga-peniaga yang lain. Bagi pengunjung-pengunjung, mereka juga telah mematuhi dengan rapat seperti mana yang telah kita arahkan. Kadar kes baru masih sama, kekal 31, tidak meningkat berbanding dengan semalam. Ini adalah satu petanda baik untuk Pasar Awam Bukit Mertajam. Untuk way forward, saya mengharapkan semua peniaga-peniaga kekal kepada lokasi perniagaan mereka. Jangan mereka mengubah tempat, kerana saya tahu dalam perniagaan, prime area is the main entrance. This is the logical theory di mana-mana tempat perniagaan. Prime area is the main entrance. Bila semua nak berebut dekat prime area, dia akan jadi crowded. Oleh itu, siapa yang ada di dalam, yang ada di depan, ikutilah petak-petak yang telah disediakan supaya tidak crowded seperti sebelum ini. Dan dengan cara itu kita dapat menyekat penyebaran COVID-19 ini. Saya juga berharap kepada pengunjung, mestilah mengamalkan norma baru, iaitu jangan menumpu pada satu-satu meja. Saya tahu ada meja yang popular, ada meja yang sedikit kurang popular, tetapi buatlah penjarakan disiplin sendiri supaya jangan menumpu hanya pada satu-satu meja saja. Dan pada hari ini lebih kurang 520 pengunjung berbanding dengan biasanya 1000. 50% telah merasa confident untuk datang. Saya yakin confidential level akan meningkat dari hari ke hari. Tetapi yang lebih penting adalah pastikan anda mematuhi SOP, kerana jika kita kekal dalam keadaan SOP, kita akan dapat memutuskan rantaian COVID-19. Itu saja Yang Berhormat rakan-rakan media. Sekian, terima kasih.
Terima kasih saya ucapkan pada Datuk Rozali, Datuk Bandar saya daripada Majlis Bandaraya Seberang Perai. As you can see, selalu prihatin, selalu tegas. Itu yang perlu kita buat. Saya sebelum minta soalan daripada rakan media saya nak tambah satu perkara. Saya ingin ucapkan sebaik-baik kepada semua yang akan menerima keputusan sijil pemeriksaan Malaysia ataupun SPM pada pagi ini. I wish the best to all who will be receiving your results for SPM this morning. Saya tahu sebagai ayah sendiri, mereka terpaksa tunggu 2-3 kali untuk ambil peperiksaan pun, but at least ia akan ada satu finality dengan keputusan pada pagi ini. Apa relevan dia pada COVID-19 mungkin semua akan tanya. Saya ingat ia begitu relevan. Saya ingin ucapkan terima kasih pada kementerian kerana semalam buat pengumuman proses vaksinasi akan diperluaskan kepada kanak-kanak berumur 12 tahun sehingga 17 tahun. Sekarang 18 tahun dan lebih boleh daftar. Tak boleh sebelum ini. Lain-lain negara di dunia sudah pun mulakan proses vaksinasi untuk kanak-kanak. Jadi kita di belakang. Tapi saya gembira mendengar pengumuman semalam bahawa akan dipertimbangkan supaya ia diperluaskan kepada kanak-kanak berumur 12 tahun sehingga 17 tahun juga. Saya ingat itu keputusan yang baik. Itu keputusan yang perlu dibuat. Selain daripada ucapkan terima kasih atas pengumuman itu, saya harap keputusan itu dapat dilaksanakan secepat mungkin. Kerana mereka juga satu kategori yang perlu kita pelihara. We need to give priority to them as well. So I hope that this decision that was taken to consider children also, age 12 to 17, to be given vaccines will be expedited. Terima kasih atas itu. Ingin saya tambah sedikit. Ada soalan daripada rakan media saya? Any questions? Okay. So, any new long-term upgrades to market, in terms of the insurance or the flow? Sememangnya ada banyak perancangan yang sedang dibuat untuk pasar-pasar awam kita, bukan sahaja di sini, di pasar Bukit Mertajam, di seluruh Pulau Pinang. Ada yang telah dilaksanakan, ada dalam sedang proses dilaksanakan dan ada dalam proses perancangan. Sememangnya di mana kita berdiri pada pagi ini, tapak ini juga sedang dalam perancangan yang hampir dimuktamadkan, whereby kita hendak menaik taraf pasar awam ini dan juga mempertimbangkan satu tapak lain untuk satu pasar baru di bahagian Bukit Mertajam. We are at the final stages of our plan to upgrade this public market here at BM with a new facility at another site, and saya akan buat pengumuman secepat mungkin. Kerana pandemik ini banyak perkara telah pun dilambatkan, a lot of our projects unfortunately, but this is something that was pre-pandemic as well. But we are almost there where this particular pasar is concerned. But not just this, I can tell you as a fact, throughout the island, on the island and also here on the mainland, throughout Penang, our 56 public markets, we are looking seriously to upgrade. Some have already been done, even pre-COVID. Some are still in the process, and some, like I said, we are planning, in the planning stages. Some already at the final planning stages, like Bukit Mertajam. I shall make an announcement very soon. So what kind of upgrades are we looking at? I'll give you an example. The best example will be like Chaurasta. You remember how Chaurasta looked before and now how it looks like? That will be the best example.
The facilities will be better. The infrastructure will be upgraded. Anything that has been decided for this market? I mean, what is the progress so far? We are almost at the final stages. So you have already found the site? Yes, Where is it? very nearby. And this will also be maintained and upgraded. I will make the announcement once it is final. Any other question? On any other issues? Ada apa persoalan lain? Datuk, daripada 93 yang peniaga ini, yang 100 lebih tu masih dalam kuarantin. Ada yang dalam kuarantin dan ada yang mereka tak mau mulakan perniagaan atas sebab-sebab tertentu, mungkin lebih berhati-hati. Tetapi yang kuarantin pasti tidak ada di lapangan, tidak berniaga hari ini. Ada jumlah tak berapa yang 31 positif, Ya. tapi yang diminta kuarantin lebih daripada itu, KKM tidak benarkan kita review. Okay, sebab ada yang under observation dan sebagainya. But confirm positif di 31. Okay. satu kes tu termasuk peniaga dengan orang awam. Peniaga. Peniaga saja. Peniaga, ya. 253 ni dia bilangan peniaga atau bilangan pemegang lesen? Nah, peniaga. Peniaga. Ya. Peniaga berlesen 253. Yes. Tak termasuk pekerja lah. Yang kontak rapat dengan peniaga, ada juga pekerja dalam 253. But mostly peniaga. So KKM will trace, we do the contact tracing, and those who are close contact they will call for screening also. That is the procedure. Jadi semua yang dipanggil sudah buat test kan? Semua dah buat test, semua dah dapat result, dan yang di kuarantin dan telah pun mematuhi peraturan ini. How many stalls are there? 263. Then 263 stalls. Yes, 263. Ada yang macam temporary, tapi dia bukan close contact, so they are not call for the 253 traders, I mean traders are lesser than no, stalls. 253 call for the screening. Contact, close contact. 263 is the trader. Okay. The majority was called for the contact tracing. For the for the swab test screening. The remaining 10, why would they not call? Either they are not operating on that particular day, Okay. or they are not the close contact. This one decided by the KKM. KKM, yeah. This decision is by They the- follow their own their procedure. They have their procedure. Anything else? Yes. Besok tadi jumlah pengunjung tu sampai pukul berapa? Pagi. That's all. Jumlah sampai pukul 8 tadi ada 500 orang. Ya. Normally one whole day is about 1,000. Oh, now already got 500. Since sampai 8 pagi ya. Okay. Kalau tiada soalan, saya ucapkan terima kasih pada Datuk Thank you. Rozali and the entire team from PDRM. Thank you very much. Sila kekal selamat dan kekal sihat. Also to the entire team from Majlis Bandaraya Seberang Perai, and of course my both councillors. Thank you. Stay safe and stay healthy, everyone. My media friends as well. Maybe we can just go and see the market with the Datuk. Don't mind, just